Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afahamnaha Sulaiman kullam atayna hukman wa 'ilma سخرنا مع داود والجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini kita dipertemukan lagi di dalam pengajian kitab yang berkaitan dengan Al-Muwa'izatul Madi'ah. Itu pengajaran yang indah-indah yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang diambil daripada hadis kursi, yang diambil daripada kalamun Nabi, yang diambil daripada kata-kata ulama, orang-orang soleh, wali-waliullah, ahli hikmah di kalangan para ahli ulama, lalu dikumpulkan dalam kitab ini, dibuat sebagai kitab yang nama Al-Muwa'izatul Badi'ah, iaitu pengajaran yang indah-indah yang sangat baik untuk kita mengambil pengajaran, kerana kekuatan kita dalam mengerjakan ibadah pada Allah itu mesti kita memperbanyakkan. Selain kita mendengar hak original daripada Al-Quran dan Hadis, maka di antaranya banyak kita mendengar kata-kata orang soleh, bahkan kata-kata ulama yang merupakan kata-kata hikmah, yang merupakan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-42, berkata ulama rahimahullahu ta'ala, hei anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya tiada lebih martabat seseorang itu melainkan dengan sebab lebih akarnya, dan tiada kurang martabat seseorang itu melainkan dengan sebab kurangnya akarnya. Bermula itu terlebih daripada ilmu, kerana dia hasil faedah ilmu itu melainkan dengan akal jua. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata ulama rahimahullahu ta'ala, hei anak Adam, ketahuilah bahawasanya lebih martabat seseorang itu melainkan dengan sebab akalnya. Hebat seseorang, bijak seseorang dalam bidang apa sekalipun disebabkan akal dia sihat. Akal dia, orang panggil akal dia cerdik. Dia boleh jadi itu, boleh jadi ini, jadi itu, bermacam-macam bentuk pekerjaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Pak mana kita tidak boleh, dia boleh. Pak mana kita boleh, dia tak boleh. Jadi semua itu berpandukan kepada akal seseorang. Sebab itulah haram hukumnya memusnahkan akal. Sebab itulah Allah mengharamkan minum arak, sebab dia merosakkan akal seseorang. Sebab itulah Allah mengharamkan perkara-perkara khoyat, di antaranya pi kuda, dadah, ganja, berbagai-bagai lagi. Perkara yang merosakkan akal itu hukumnya haram, kerana akal ini dia melebihi segala-galanya. Akal ini dalam bentuk ciptaan dia tidak sombong seperti nafsu. Nafsu sombong dalam sebuah rijal, dalam sebuah athar Subhanahu Wasallam, bagaimana penciptaan nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nafsu, maka Allah tanya kepada nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu, kamu, aku, kamu. Allah tanya lagi sehingga direndam dalam api neraka 100 tahun, direndam lagi. Lalu ditanya lagi,
siapa? Dia rendang sebanyak 100 kali. Maka dia sehingga dia jawab 3 kali, dia kata aku mum, sehingga Allah nyeksakan lagi dia. Lalu barulah dia kata, aku adalah nafsu, kamu adalah Tuhan semesta alam, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nak cerita pada kita degilnya nafsu dalam ciptaannya berbeza dengan akal. Ketika dalam ciptaan akal, Allah menciptakan akal, Allah terus bertanya, wahai akal, siapa aku dan siapa kamu? Akal menjawab, aku adalah akal, kamu adalah Tuhan aku dan Allah Subhanahu wa taala. Nisbah ciptaan dia pun berbeza dah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan akal. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada akal ini, sehingga bila dalam ciptaan manusia Allah menyatakan Al-Quran, iaitu wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sesungguhnya dalam ciptaan aku, sesungguhnya Allah menyatakan. Sebab itulah Allah menggunakan lafaz laqa. Qab di situ bila masuk dalam fi'il madhi, khalaqa itu menunjukkan tahqiq sungguh. Sesungguhnya dalam ciptaan manusia ini, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian, ahsanu taqwin, sebaik-baik kejadian. Taqwin al-khaliq, iaitu dalam ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk adalah manusia. Makhluk lain Allah Ta'ala cipta juga, tapi nisbah kepada ciptaan yang paling cantik, yang paling comel adalah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni dia sangat sayang kepada akal. Maka dia letak akal itu kepada manusia. Dia sangat sayang kepada akal. Dia letak akal itu kepada para malaikat, kerana malaikat sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu, bila Allah letak akal kepada manusia, Allah pula tidak letak semudah-mudah begitu. Buat barang tidak, Allah Ta'ala letak tinggi sekali. Di atas kepala dan otak ni Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala tidak letak di bawah. Allah Ta'ala tidak letak di bawah kaki. Tidak, Allah muliakan akal ini. Lalu Allah meletakkan akal di atas kepala manusia, dalam otak manusia itu. Itu di antara mulianya Allah Subhanahu wa taala kepada akal. Dalam bentuk kejadian manusia sebaik-baik kejadian dah. Lepas tu Allah letak akal pula ni. Akal manusia ni Allah letak hak dalam kali. Hak tinggi sekali. Berbeza dengan binatang. Bayang binatang macam mana. Kalulah akal duduk di bawah, maka itu kata Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala menunjukkan panggil sehina-hina akal. Tapi Allah tidak begitu. Allah sangat memuliakan akal. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, iaitu ketahui olehmu bahawasanya tiada lebih martabat seorang itu melainkan dengan sebab akal dia. Dia jadi orang tu, dia jadi hebat begitu sebab akal dia, sebab bijak dia. Dia boleh berjadi, dia boleh belajar tinggi, dia boleh sehingga dalam jadi macam-macam jenis pakar, jadi pakar itu macam-macam bentuk dalam bidang itu disebabkan akal dia. Sebab itulah pepatah Arab berkata al-aqlus salim min jismis salim. Akal yang sehat itu datang daripada tubuh yang sehat. Jadi sebab itulah kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wajib kita menjagakan tubuh badan kita untuk menjamin kesihatan akal itu. Kerana akal, dia sehat akal itu, dia mari daripada tubuh badan yang sehat. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahkan buat senaman ataupun terriadah, budak kiralah mengeluarkan peluh yang menyihatkan badan, nisbah pada makanan, nisbah pada minuman, tak kira apa sekalipun adalah sunat. Pahala sunat, kerana kita nak menyihat tubuh badan kita. Maka bila tubuh badan sihat, maka akal seseorang itu akan jadi sihat, yakni akan jadi cerdik. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika ditanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang akal, wahai Syekh,
bagaimana aku nak menjaga akal ini? Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, perbanyaklah kamu berbau iaitu wangian-wangian. Dia di antaranya kasturi. Perkara yang wangi ini ziyadul aql, dia akan menambahkan akal seseorang. Perkara yang iaitu rihul khabih, perkara yang bau busuk itu naqsul aql, perkara itu mengurangkan akal seseorang, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya kalulah bila seseorang itu masuk dalam tanda afdal, dia menutup supaya dia tidak bau perkara-perkara busuk, sama ada ain daripada tubuh badan dia ataupun ain daripada sesiapa saja. Bukan nanti ain orang dia kata busuk, ain najis dia buat selamba begitu. Tidak, Imam Syafi'i kata iaitu yang setiap barang yang busuk itu akan mengurangkan akal seseorang. Itu di antaranya, itu disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi berbeza dengan orang yang selalu berbau busuk, maka itu berbeza. Maka kata ahli ulama, mereka yang contohnya kita kata orang yang aku sapoh lah, dia ambil sapoh, kat tong sapoh tu busuk lah bau, maka kata Al-Imam Subki rahimahullahu ta'ala, jangan kamu sesekali memperkecilkan dia, jangan kamu sesekali memperhinakan dia, walaupun nisbah akal itu kurang disebabkan dia berbau. Kerana kalaulah tidak ada dia, siapa lagi untuk membuat pekerjaan seperti itu, kata Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Kerana diri dia bertahan dengan yang busuk itu adalah suatu rahmat daripada Allah, kerana dia menolong orang-orang yang tidak mampu untuk menanggungnya. Bayangkanlah kalau pakak buat kerja begitu belaka, bagaimana? Kalau pakak nak jadi ustaz belaka, cikgu belaka, doktor belaka, siapa yang nak buat pekerjaan begitu? Maka sudah tentulah tak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akal ini bermacam bentuk lagi. Kurang di sini, lebih di sini. Kurang di situ, lebih di sini. Itu di antaranya disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sebab itulah kita yang tidak duduk dalam bidang yang berbau tu, maka salah satunya sunat dia menjagakan akal dia. Kerana hebat seseorang itu, dia dapat berfikir berpunca daripada akal dia. Walau bagaimanapun hebatnya akal seseorang, cerdiknya akal seseorang, sama sekali dia tidak boleh lari daripada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang kita telah baca dah hadis Nabi SAW pagi sebelum ini, iaitu Rasulullah menyatakan apa? Qalilut taufiq, sedikit taufik itu khairun min kathiril aql, itu lebih baik daripada banyak akal. Wal aqlu fil amri dunya mudarrah, iaitu wal aqlu fil amri akhirah musarrah. Rasulullah menyatakan sedikit taufik itu, sedikit kita buat taufik, maknanya kita buat sesuatu pekerjaan ibadah pada Allah, puasa kita dapat buat sikit itu lebih baik daripada banyak akal. Banyak akal maksudnya itu isyarat kepada nisbah pandai bercakap. Abang cakap begini, sembang, ngajar gini, dia sendiri dah beramal. Akal dia tu orang ni cakap dah banyak, tapi ibadah sunat ini begini, orang ni tak mengajar pun, tapi dia nisbah ibadah dia rajin begini, tu berbeza dengan orang yang kadang-kadang setengah-setengah tu sedikit ibadah dia tapi akal dia banyak, cadang gini, ibadah gini, kabur orang gini, ibadah gini, dia sendiri tak beramal. Maka orang ni rosak. Sebab Rasulullah menyatakan di belakang itu wal aqlu fil amri dunya mudarrah. Akal ini kalau pada urusan dunia, kalau tidak berpandukan kepada aturan-aturan hukum taklif Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi mudarat kepada seseorang. Walaupun hebat akal di seseorang, dia boleh jadi hebat sekalipun pun, tapi kalau dia tidak berpandu kepada Al-Quran, hadis, agama, ataupun dia tidak jaga hukum-hukum taklif Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum syarak ini, maka mudarat, dia akan menjadi mudarat pada diri seseorang. Tak kira siapa saja, hebat setara mana pun dia, kalau dia tidak berpandukan kepada Al-Quran dan hadis,
hukum syarak hak tadi tu, maka dia tetap akan menjadi mudarat. Dan Rasulullah menyatakan lagi, wal aqlu fil amril akhirah musarrah, dan akal itu pada urusan akhirat dia akan jadi payah, dia akan jadi susah akal ni kalau dia tidak jaga. Tetapi kalau akal yang sehat itu yang diisyarat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, akal yang berpandukan pada Al-Quran dan hadis dan sentiasa jaga hukum taklid ni, maka akal dia jadi mudah dalam sesuatu nak buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ibn Asakir rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala, dan tiada kurang martabat seseorang itu melainkan dengan sebab akal. Jadi kadang-kadangnya iaitu orang ni dia kurang cerdik sikit, dia kurang cerdik disebabkan akal dia lah. Dia tak boleh nak jadi seperti orang lain, boleh jadi belajar tinggi-tinggi hebat begini belaka, dia tak boleh jadi seperti orang. Dia itu menunjukkan kepada kita akal dia kurang. Tapi diisyarat oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, walaupun nisbah akal dia kurang, tapi pada lil insanil fadli hadha min fadli rabbi. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, walaupun nisbah akal seseorang itu, tiap-tiap manusia itu tetap mempunyai kelebihan. Kata al-Imam Syafi'i yang berpandukan pada hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Abbas, dan begitu juga Abu Zar, dan hadis itu ditahqiq oleh Imam Sahih Ibn Hakim. Itu di antaranya Imam iaitu yang mana Abdullah bin Abbas dan mari daripada hadis Rasulullah, dan hadis itu diambil oleh Imam Syafi'i menyatakan, walaupun seseorang itu dia kurang akal dia tak cerdik lah, belajar tak tinggi tapi Imam Syafi'i menyatakan tiap-tiap insan itu ada kelebihan dia. Walaupun dia tak boleh nak jadi seperti orang itu, dia ada kelebihan lain pula yang tidak ada kepada orang yang lebih akal itu. Tu contohnya, itu di antaranya. Orang ni dia boleh menjadi cikgu misal kata. Dia lebih akal dia sebab dia kecerdikan dia boleh jadi cikgu. Orang ni dia tak boleh jadi cikgu. Dia biasa kurang. Maknanya dia menyapu-nyapu gitu je, biasa-biasa, tepi jalan biasa, kurang lah. Ini sebuah pandangan itu kepada ghalibnya, kepada kebiasaannya. Dia belajar pun tak habis kadang-kadang disebabkan akal dia kurang, tak cerdik. Belajar pun kadang-kadang kurang. Belajar pun orang dapat tinggi-tinggi, dia dapat dadah tahtong kadang-kadang kena molek dia panggil lebih gitu saja. Tak cerdik lah. Bukan tak cerdik, mana nisbah ke pandangan dunia itu. Tapi nisbah lain, kata Imam Syafi'i, dia ada lebih dia. La syaz wala mu'allah, walaupun ada kecacatan dan ada keraguan, maknanya nisbah akal dia, tetapi pada diri manusia itu tetap ada kelebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ni hak ni dia cerdik, tapi dia kurang sini pula. Orang ni dia walaupun nisbah akal dia tak cerdik lah. Dia tak cerdik, tapi dia boleh buat pekerjaan yang mana orang tu tak boleh nak buat. Orang yang cerdik, orang belajar tinggi-tinggi tu tak boleh nak buat pekerjaan seperti dia. Itulah kata Imam Syafi'i, la tantibu, tidak ada sesuatu yang boleh kamu nak menganggap itu lebih, ini kurang, ini lebih, ini kurang. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan sebuah hadis Nabi sallallahu, dia kata lil insan hadzal fadl, pada insan itu ada kelebihan dia, dan kelebihan insan itu illa wa fadl amal illa bi fadlid din wa amal salih. Nak dikatakan orang yang lebih, yang hakiki sebenar ialah orang yang lebih pada agamanya dan yang lebih pada beramal soleh dia. Sama ada dia cerdik, itu kurniaan Allah Ta'ala kepada dia. Dia boleh belajar, dia hebat, jadi gini, jadi pengarah itu jadi begini. Itu kurniaan Allah SWT kepada dia. Tetapi kalau dia tambah pula dengan ilmu agama dan dia bertambah pula amal soleh, maka itu lebih lagi lah dia. Tetapi kalau dia cerdik, akal dia hebat, belajar tinggi, hebat belajar, PhD berapa kali dia ni, tapi dia tidak berpandukan pada Al-Quran, dia ilmu agama entah ke mana, syariat Allah entah ke mana, maka hakikatnya dia bodoh.
Itu kata ulama, hakikat dia bodoh sebab dia tidak lebih pada agama dan ilmu amal soleh. Itu di antaranya. Ada pun orang ni belajar dah tinggi, panggil belajar sampai jahannam ataupun sampai satu gitu saja. Belajar pun kadang-kadang tak stabil, kadang-kadang tapi dia berpegang kepada teguh kepada amal soleh, pada agama. Inilah orang yang lebih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya dari sudut agama kita kena tengok juga, bukan dari sudut keduniaan saja. Sebab itulah Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh kalau kamu dengar orang tu dia belajar hebat, dia tinggi, dia cerdik lah, lalu kita kata apa? Kata Imam Abu Hasan Asyazili rahimahullahu taala, tak boleh kita kata kita kata belajar tinggi ni dia hebat, belajar pas sini. Kita tu hebat tak boleh. Abu Hasan Asyazili berkata tak boleh. Kamu hendaklah lihat dulu ukuran agama dia macam mana, nisbah agama dia dengan amal soleh dia macam mana. Jikalau berpelajaran dia begitu tinggi tapi agama dia pun dia jaga sembahyang, dia amal soleh pun dia jaga, maka itulah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak dunia pun dapat dia, hak akhirat pun dapat dia. Inilah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, kata Abu Hasan Asyazili rahimahullahu taala. Sehingga dalam kalam Al-Imam Abu Hasan Asyazili, rasanya umat hari ini, rasanya umat manusia pada hari ini, kerana dia selalu memandang orang yang cerdik, orang yang pandai, bertutur kata dengan hebat, lalu dia tidak nilai bagaimana agama dia ni. Dia sanggup bersokongko dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup bersokongko dengan golongan LGBT, misal kata. Dia tengok dia cerdik, belajar hebat, maka jangan kamu pandang, kata Abu Hasan Asyazili, kerana itu adalah bala Allah Subhanahu wa taala atas seseorang itu di antaranya. Ini perkara yang berkaitan dengan akal seseorang. Bermula itu terlebih ilmu, bermula akal itu terlebih daripada ilmu. Akal ni dia lebih daripada ilmu. Sebab macam mana nak belajar ilmu? Kerana tiada hasil faedah ilmu itu melainkan dengan akalnya jua. Jadi akal ni dia lebih pada ilmu. Jadi macam mana nak belajar ilmu kalau akal tak cerdik? Macam mana nak faham sesuatu ilmu, tak kira ilmu apa sekali, sama ada ilmu agama ke ilmu akademik ke apa ke, dan bidang apa sekalipun, macam mana dia nak memahami kalau akal dia tidak cerdik? Maka ulama menyatakan akal ni lebih tinggi, akal kedudukan dia tu daripada ilmu. Tetapi kalau akal itu kosong tanpa diisi dengan ilmu, maka gua panggil sia-sia saja. Akal cerdik tapi tidak diisi dengan ilmu-ilmu, lebih lagi ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya disebut oleh ulama. Qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulmina fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, itulah orang panggil ilmu akal lebih tinggi daripada ilmu. Maknanya ilmu ada, tapi tidak guna akal dia. Maka itu maksud melainkan dengan akal jua. Maksudnya daripada kerana itu akal ini terlebih tinggi daripada ilmu, kerana tiada hasil faedah ilmu itu melainkan dengan akal. Maksudnya kadang-kadangnya ilmu itu ada tapi dia tidak guna, dia tidak berfikir dengan akal dia, maka amat rugi. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulmina fid darain amin ya rabbal alamin. Hei anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya akal itu sebaik-baik taulanmu yang menolong ia akan dikau pada pekerjaan dunia dan akhirat. Dan kerana inilah yakni kerana akal tiada dimuliakan akan seseorang itu di dalam dunia dan di akhirat melainkan dengan sebab lebih akalnya, dan tiada kurang martabat seseorang itu melainkan dengan sebab kurang akalnya. Qala musannif rahimahullahu taala, seperti kata hukama, al-aqlu ni'mar rafiq. Bermula akal itu sebaik-baik taulan kerana ia menyatakan pekerjaan yang salah. Dan jika ada orang itu hina,
ia nescaya ialah memulia, yakni memulia akan dia, yakni akan memuliakan dia. Dan jikalau ada orang itu apa, nescaya ia mengkayakan akan dia, yakni mengkaya ia akal akan dia, dan dengan akal tanda kebajikan di dalam dunia dan di akhirat, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi tiap-tiap suatu itu pegawainya, dan bahawasanya pegawai mukmin itu akal, dan adalah bagi sebaik-baik pejabat menjahat itu, dan adalah bagi segala yang menjahat itu, yakni yang membawa takdir saya mengaji arwah Tuan Rahim, yang membawa kenderaan itu, dan kenderaan manusia itu akal, dan adalah bagi tiap-tiap suatu tiang dan tiang agama itu akal, dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu suatu yang menolong dia, dan yang menolong manusia itu akal, dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu yang memeliharakan dia, dan yang memelihara akan segala abid itu akal, dan adalah bagi tiap-tiap saudagar itu dikawal. Kalau muslim, kalau hadis kita boleh tengok dalam risalah hadis. Ini kata para ulama. Jadi kita tengok dulu atas. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata ulama, hei anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya akal itu sebaik-baik taulangmu yang menolong ia akan dikau pada pekerjaan dunia dan akhirat. Jadi kata ulama, kita disuruh kita ni jaga sungguh akal kita ni sebab apa? Kerana akal itulah dia akan menolong kita ni. Dia akan menolong ia ni akan dikau pada pekerjaan dunia dan akhirat. Kenapa seseorang itu berjaya dalam urusan dunia? Disebabkan akal dia. Kenapa seseorang itu dia berjaya dalam urusan akhirat? Seperti mana para wali-wali Allah, kekasih Allah, sebab dengan akal dia. Jadi akal lah dia akan membawa seseorang itu kejayaan di dunia maupun kejayaan di akhirat. Itu pentingnya kata ulama, kita kena jaga akal. Kerana inilah tiada dimuliakan akan seseorang itu di dalam dunia dan akhirat melainkan sebab akalnya. Di dalam dunia maupun di akhirat seseorang itu dimuliakan sebab akal dia. Sebab apa orang jadi hormat dia, orang sanjung dia? Sebab dia ni akal dia. Sebenarnya akal dia disebabkan pandangan dia dalam urusan dunia, maka orang jadi mulia dia sebab akal dia. Penting akal. Dan sebegitu juga tiada dimuliakan seseorang itu di dalam akhirat begitu juga melainkan dengan sebab akalnya, kata ulama. Jadi penting kita mesti menjaga akal. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tiada kurang martabat seseorang itu melainkan dengan sebab kurang akalnya. Dan begitu juga tiada kurang seseorang itu disebabkan iaitu tiada kurang martabat seseorang itu melainkan dengan sebab kurang akalnya. Kadang-kadang dia ni kurang martabat dia sebab akal dia kurang. Itu di antaranya. Dia tidak seperti orang lain. Kata ulama, al-aqlu ni'mal rafiq. Bermula akal itu sebaik-baik taulan kerana ia menyatakan pekerjaan yang salah. Itu. Dan di antaranya lagi kata ulama, akal ini merupakan sebaik-baik taulan kita. Yakni mesti kena jaga sungguh akal ni. Tak boleh rosak. Perkara yang merosakkan akal tak boleh. Dah kira lah. Tak kira dah ada anti bahan pi kuda, bahan ganja, bahan dadah, bahan arak ke, na'udzubillah. Tak kira lah. Perkara yang merosakkan akal, tak kira lah dengan bentuk apa sekalipun yang memusnahkan akal, maka mesti kita jaga. Itu di antaranya. Maksud jaga itu diisi dengan ilmu agama, itu lebih tepat. Dengan amal soleh supaya terjamin akal itu. Sebab kalau kita tak jaga akal, kadang-kadangnya akal itu dia dapat mengatasi nafsu. Kerana nafsu itu dapat mengatasi akal. Sebab
walaupun akal itu dimulia, akal seseorang itu dimulia, kadang-kadangnya kata ulama yang paling yang kita takuti, nafsu akan mengatasi akal seseorang. Itu paling bahaya. Sebab itulah kita dah heran. Kalau kadang-kadang kita dengar kita Allah, dia Allah, zina juga, berogol juga, bisa kata piu ni buat tu juga ni, iaitu rogol, iaitu budak belasan, bisa kata, nauzubillah min zalik. Ada juga buat kerjaan begini, ataupun kita tengok sebab aku jadi begini. Maka kata ulama, jangan kamu pelik. Kadang-kadang akal nafsu itu dapat mengatasi akal. Ni waktu baru kita tengok apa, yang iaitu dia rogol anak dia tu, dua orang tu, bawah umur tu, tu dia anteng seorang ibu bapa tu, seorang ayah dia sanggup rogol anak dia tu. Sebab apa? Kalau kita fikir tak patut berlaku begini. Kenapa? Kerana kadang-kadang jika nafsu itu tidak dijaga satu hal, tapi akal dia tidak menggunakan akal ini dengan perkara-perkara yang baik, dia tidak guna akal ni ke perkara yang ibadah pada Allah, maka hak paling ditakuti, kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, begitu juga Syekh Abdul Salam, iaitu paling aku takuti, iaitu nafsu mengatasi akal seseorang. Kadang-kadangnya kita berasa Allah, apa dia buat begini juga, Allah. Maka kata ulama, jangan kamu heran. Kerana keimanan dia ada akal, dia tidak menyuburkan keimanan dia dalam hati dia, maka bila dia membiarkan keimanan dia begitu saja, maka nafsu akan mengatasi keimanan dia. Nafsu dalam diri dia akan mengatasi keimanan dia, menyebabkan iman dia seperti kulit bawang yang disebut oleh Imam Ghazali, begitu nipis, lalu akal dia semakin membesar. Bila nafsu dia semakin membesar, maka nafsu itu mengatasi akal. Itu di antaranya. Tetapi akal yang cerdik yang akan mengatasi nafsu semua. Nafsu yang jahat dia akan jaga. Akal akan fikir, apa nak buat begini? Kenapa buat jahat begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kerana ada akal yang sehat, yang berpandu kepada ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Batulah an-nafsu aqal. Nafsu ini sangat liar, kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu di antaranya. Batulah kalau kita tengok apa yang disebut oleh Abu Hasan, apa yang disebut al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kul a'yadzubillah, kul na'udzubillah. Bila kamu tengok sesuatu perkara yang mengatasi akal seseorang, nafsu mengatasi akal seseorang, maka katakanlah bagi dirimu, na'udzubillah, aku minta lindung, kami minta lindung kepada Allah, wa'iyyazubillah, aku memohon perlindungan supaya dijauh dari perbuatan nafsu mengatasi akal. Itu di antaranya. Sebab di akhir zaman Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan tanda-tanda hari kiamat, kamu akan lihat nafsu-nafsu akan mengatasi akal seseorang. Tu banyak kita tengok. Hak yang pembunuhan apa, hak tembak isteri dia, hak baru tu, sebab berebut perkara tentang hasil jual tanah tu, wallahu alam tu, hak berita kita tahulah. Cuma nak cerita, kalau kita tengok pada dua orang itu, kenapa berlaku begitu, mungkin kita akan persoalkan. Banyak lagi kita akan persoal perkara-perkara yang berlaku, kenapa begitu. Maka jangan kita pelik. Yang penting sekali kita banyak mengatakan na'udzubillah wa'iyyazubillah, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kadang-kadang toki gogo cucu, kadang-kadang kita fikir mengapa begini. Itulah dikatakan nafsu mengatasi akal. Sebab nafsu dia degil, dalam ciptaan dia pun degil. Sebelum ini kita telah sebut dah ni. Tapi akal, walaupun dia tidak degil, tapi kadang-kadangnya dia lemah disebabkan nafsu yang jahat ini. Sebab itulah nak menyihatkan akal itu mesti dengan tubuh badan yang sihat. Tidak cukup untuk sihat akal ini dengan tubuh badan yang sihat, mesti juga dengan ilmu kerohanian, ilmu untuk menyuburkan keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan jikalau ada
dan kerana ia menyatakan pekerjaan yang salah. Kerana akal ni, yang cerdik ni, akal dah dia menentukan pekerjaan ni salah. Akal yang sihat ni, maksudnya akal yang sihat ni, akal dia akan tahu tak baik hak ni. Dan jikalau ada orang itu hina, nescaya ia memuliakan dia. Jadi dan jikalau orang itu hina nescaya ia memuliakan dia. Nescaya memulia ia. Ada kalau tengah-tengah tu ada ala sawab, memulia itu ada lafaz yang jatuh, ada ia di situ. Yang ni kita baca balik, nescaya ialah memulia ia akan kita. Ialah memulia ia akan kita. Jadi bila seseorang itu jadi hina, berapa ramai orang jadi hina, tetapi disebabkan akal dia cerdik, maka dia jadi orang yang hebat, orang yang cerdik dan sebagainya. Ini berpunca daripada akal memuliakan dia. Dan jikalau ada orang itu papa, orang itu miskin, susah, maka nescaya adalah mengkaya ia akan dia. Bila dia orang jadi orang susah, orang miskin, orang apa ni, maka kadang-kadangnya dia jadi orang senang balik. Sebab apa? Berpunca daripada akal dia. Akal dia cerdik, akal dia mikir begini, nak buat begini. Itu berpunca daripada akal dia, kata ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dengan akal tanda kebajikan di dalam dunia dan di akhirat. Dan akal juga akan menunjukkan panggil tanda, yakni sebagai alat untuk mendapat kebajikan di dunia dan di akhirat. Tanda maksudnya alat. Jadi akal inilah akan mendapat tanda kebajikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Akal juga kadang-kadangnya menyebabkan seseorang itu mendapat kebaikan di dunia, kebajikan, dibuat amal soleh, berpunca daripada akal. Akal sehat. Maka dapat tidak, nak sihat akal itu datang daripada tubuh badan yang sihat. Maka nak dapat tidak memadai dengan tubuh badan yang sihat, mesti dengan menguatkan kerohanian, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita betul-betul kuat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menyuburkan. Bila kita buat amal soleh, Allah akan menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila keimanan subur, maka dia akan pergi pada akal seseorang. Akal dia pun jadi sihat, akal dia jadi cerdik yang hakiki. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi tiap-tiap suatu itu pegawai, dan bahawasanya pegawai mukmin itu akal. Jadi tiap-tiap sesuatu itu perkara yang penting, maksudnya perkara penting lah. Itu di pejabat itu ada pegawai. Di mana-mana di mana-mana saja ada pegawai dia. Maknanya nak bahagian jaga ni. Jadi pegawai mukmin yang sebenar adalah akal. Orang mukmin orang mukmin yang beriman, pegawai yang sebenar dia adalah akal dia. Kerana akal yang sihat, dia akan menjaga apakah perkara yang membawa kepada keburukan ni. Itu akal yang sihat. Bukan maksud pegawai di sini dengan maksud pegawai yang barang, tetapi maksud bagi orang mukmin itu mesti ada pegawai dia. Pegawai dia itu akal. Akal mana? Akal yang sihat. Akal berpandukan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akal berpandukan kepada memperbanyakkan ibadah-ibadah sunnah. Itu di antaranya itu orang mukmin. Orang mukmin seperti mana disebut Al-Hafiz Al-Iraqi, dia tak lari. Orang mukmin pertama sekali dia ada panggil al-mu'min ad-du'a silahul mu'min. Orang mukmin ni dia ada dua perkara disebut oleh al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, iaitu senjata. Senjata dia apa? Iaitu doa. Itu senjata dia. Pegawai dia, pada pegawai itu mesti ada senjata. Itu yang ibarat oleh al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Jadi bagi orang mukmin, dia kena ada pegawai dia. Pegawai orang mukmin itu iaitu dikatakan sebagai akal yang sihat. Tidak cukup dengan pegawai dia, pegawai itu mesti ada senjata. Senjata bagi pegawai itu untuk menjaga orang mukmin,
adalah doa. Itu yang saya tengok dalam apa yang disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam mentahqiqkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya qala musannif rahimahullahu taala, dan adalah bagi segala yang menjahat, yakni yang menjaga, yang membawa yang membawa kenderaan itu, dan adalah bagi segala yang membawa kenderaan itu dan kenderaan manusia itu. Dia setiap sesuatu itu ada yang membawa kenderaan, tak mungkin kenderaan itu akan jalan begitu saja, dan kenderaan manusia itu akal. Dan kenderaan manusia itu akal. Kenderaan bagi perjalanan manusia itu akal dia. Ini gimana? Berpunca daripada akal dia. Dan adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu tiang, dan tiang agama itu akal. Tiang kepada agama itu, agama yang boleh menyihatkan agama dia, boleh agama jadi teguh, ni berpunca daripada akal. Akal akan berfikir macam mana itu di antaranya. Dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu suatu yang menolongkan dia. Dia bertulis itu, dan adalah bagi tiap-tiap kaum itu suatu yang menolong dia. Ini saya nampak ni hadis Nabi ni, kita kena balik, nanti saya tengok balik berkaitan dengan musnad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau hadis Nabi ni kita kena teliti sikit, berbeza dengan kalam ulama. Pandangan ulama itu kadang-kadangnya ibarat dia tidak jauh dari apa yang kita beri, apa yang disebut oleh para ulama itu. Tetapi bila berkaitan dengan hadis Nabi SAW, maka kita kena teliti dulu. Nanti insya-Allah saya akan sambung balik berkaitan dengan hadis Nabi SAW, apa yang dimurad oleh tu hadis ni. Kita nampak dah ya, hadis ni riwayatkan Imam Baihaqi dan Sahih Ibnu Hakim, dia tahqiq dah. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pada berkaitan, kita ambil semula seperti sabda Nabi SAW. Jadi itu teliti, lebih tahqiq bila berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Kita bimbang bila kata hurai berkaitan hadis Nabi SAW ni, bimbang masuk sayyi'ah, masuk dalalah, bimbang takut masuk keburukan. Kalau Nabi kata kita kata begitu, itu bahaya nantilah. InsyaAllah kita mau panjang, kita akan sambung balik berkaitan dengan hadis Nabi SAW seperti sabda Nabi SAW. Seperti sabda Nabi SAW. Kita bertius itu apa yang kita dengar pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita dalam mengerjakan ibadat kepada kita. Dan perkara yang kita dengar pada malam ini tentang akal, jagalah akal kita dengan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga akal kita, memelihara akal kita dengan keimanan, memelihara akal kita dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat sebenar-benar iaitu orang yang cerdik. Orang yang cerdik itu orang yang sentiasa menjaga akal dia dengan hidayah Allah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.